Okay, sekarang Ustaz dah rakam dah. Apa yang perbualan kamu sekarang ni semua Ustaz dah rakam. Nanti dan Ustaz akan masukkan dalam YouTube Seriti lah. Okay, dah keluarkan buku teks semua. Ada tak yang tak ada buku teks? Ada yang tak ada buku teks? Semua ada. Okey, semua ada Semua ada. Semua ada, alhamdulillah. Terus kita masih lagi menggerakkan muka surat Ustaz ni. Dia agak berat sikit. Ustaz dah klik dah nak selak-selak, tapi dia gerak dia macam kura-kura. Masih lagi bergerak. Berat. Tak apalah. Okey, Ustaz nak tanyalah, sementara kamu tunggu muka surat Ustaz ni, Ustaz nak tanya di luar topik lah. Panjang kamu cuti ni, ada tak saudara mara kamu lah yang kamu dapat tahu ada kena COVID-19? Tak ada. Tak ada Ada tak jiran-jiran, kamu dengar ada jiran-jiran depan rumah ke belakang rumah ada. ke kena COVID-19? Ada? Ustaz, Ya. Ada Ada dekat rumah. Bukan kat rumah Azim, dekat jiran-jiran lah, rumah dekat-dekat lah. Saya nak cakap sini, kes ni makin teruk tau. Sebab setiap hari ada 3,000. Semalam dah 3,000, semalam dah 4,000 orang. Bukan sikit. 4,000 orang tu ramai. 2 hari lepas 3,500. Lepas tu 4,000 balik. Lepas tu 3,500. Ya. Ambulan datang. Apa dia? Ambulan datang ambil dekat. Ambulan datang ambil. Yelah. Ambulan datang ambil, maksudnya kita tak boleh. Kalau sekarang tengok masa ni, tak tahulah hari ni lain berapa orang lagi. Sebab semalam 4,000. Kalau hari ni masih lagi banyak, kita doa berbanyak dengan Allah. Kita minta hindar kita daripada penyakit. Sebab memang aku kata apa, nak tak nak memang kita kena duduk rumah lah. Kita tak boleh nak sono-sono. Kalau dulu kita boleh pergi sekolah, boleh pergi jalan-jalan, boleh pergi yang kata apa, boleh pergi pasar raya kan. Boleh main kat sekolah, kita boleh bawa pasar raya, jalan-jalan. Tapi sekarang semua kat rumah. Saya masih lagi menekan muka surat. Cepatlah. Subhanallah. Okey, tak apalah. Untuk dalam tempoh ni, kamu kena sesuaikan dengan apps Discord ni lah. Sebab arahan daripada sekolah sendiri, guru-guru sendiri pun, ustaz-ustazah kena biasakan dengan Discord ni. Kalau tak tahu tanya, dan kalau tanya tu tak jawab-jawab tu, tanya lagi. Tanya tak jawab lagi, tanya lagi. Tanya je. Maksudnya tanya tu bukan tanya saja-saja nak tanya. Tanya tu sebab memang tak tahu kan. Mungkin dalam keadaan terdesak kena tanya. Dan kalau tak dijawab tu, tanya lagi lah. Buat suatu perasaan dekat dalam ruang lega tu, kalau kamu tengok ramai orang tanya soalan. Ustaz pun tak tahu nak jawab sebab Ustaz pun tak mahir dalam bidang ni. Ustaz cuma masuk Discord, Ustaz mengajar. Itu sahaja. Dah masih lagi menunggu. So beratnya lah. Tak juga langsung. Tunggu jap. Satu chip ni lah. Mungkin dia sebab besar sangat kot. Beratnya. Kecil kan.
Kenapa tak boleh kecil ni? Okay, tunggu lagi, masih lagi menunggu. Sementara tunggu dulu, cari buku teks step tauhid. Kita ada buku tauhid tak? Boleh. Okey. Kenapa berat sangat dia punya gambar dia? Okey. Okey, sementara kamu tunggulah. Okey, cuba tengok dekat kandungan. Buka muka surat kandungan. Dia tak ada nombor muka surat pula kat sini. Dia ada tulis itu VIII. Ada 3 I. VIII ni kalau ikutkan ni nombor Roman nombor 9. Nombor 9 Roman. VIII tu nombor 9. Okey, dah. Okey, ini adalah tajuk, pengenalan tajuk yang kamu akan belajar dalam dalam tauhid. Okey, tajuk-tajuk yang kamu akan belajar adalah pertama, pelajaran pertama yang kamu tajuk akan belajar adalah perkara sam'iyat. Apa dia perkara sam'iyat? Sam'iyat. Apakah dia perkara sam'iyat? Nanti kita akan belajar. Dan tajuk yang pelajaran yang kedua kat situ, pelajaran yang kedua, mukjizat. Apakah dia mukjizat? Apa maksud mukjizat? Kita akan belajar nanti. Pelajaran yang ketiga, irhas, karamah, ma'unah, istidraj, ihanah dan sihir. Apakah dia? Yang tu kita akan belajar ni. Ini agak drama kat situ. Pelajaran yang keempat, syirik dan perkara-perkara khurafat. Apakah dia? Apakah syirik? Apakah dia khurafat? Apakah kita khurafat yang cerita hantu tu ke? Tak tahu ke? Okey, pelajaran yang kelima, Asmaul Husna. Asmaul Husna ni apa? Asmaul Husna ni yang nama Allah tu lah. 99 nama Allah tu kan yang kita nasyid setiap pagi tu. Asmaul Husna tu. Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Qudus, Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar, sampailah Rasyidul Sabur. Okey, itu Asmaul Husna. Kalau kamu tengok kat sini, pelajaran yang kelima, tajuk dia Asmaul Husna. Al-Haqqul Wakil, Al-Qawiyul Matin, Al-Waliyul Hamid, Al-Muhsinul Mubdi'ul Mu'id. Semua nama Allah. Muhyil Mumit, Hayyul Qayyum, Al-Wajidul Majidul Wahidus Samadul Qadirul Muqtadirul Muqaddimul Muakhirul Awalul Akhir Az-Zahirul Batin, sampailah habis surat 71. Okey, untuk hari ni kita belajar tajuk sam'iyat lah. Pelajaran pertama, sam'iyat. Apakah dia maksud sam'iyat? Apakah dia sam'iyat? Okey, sam'iyat. Cepatlah, tak keluar lagi tak, masih lagi menunggu. Dia masih lagi loading terlalu lama. Dia bergerak tapi agak lambat. Okey, tak apa. Okey, buka muka surat 2. Buka muka surat 2. Buka muka surat 2 dah. Dah muka surat 2. Okey. Okey, muka surat 2. Muka surat 2 ni ada satu cerita ataupun ada satu dialog lah. Dialog ni ataupun ada satu drama ke, ada satu perbualan. Perbualan anak kepada, kalau kita tengok ni, ayah. Okey, anak dengan ayah. Anak dia dengan ayah dia. Okey. Okey, Ustaz nak volunteer kat sini. Ustaz nak volunteer siapa nak baca yang ayah.
Siapa nak jadi baju putih lah? Siapa nak jadi baju putih? Siapa nak baca yang baju putih? Siapa tu? Danish? Darwish? Siapa tu? Siapa nak jadi? Ustaz, Darwish jadi ayah. Darwish nak jadi ayah. Siapa nak jadi anak? Siapa nak jadi anak? Azim. Azim jadi anak Okey. Okey, Azim. Okey, perbualan ni bermula dengan anak dulu, lepas tu baru ayah pula cakap, Okey, ayah anak mulakan perbualan. Okey, Azim, mula. Bacakan. Ayah, apakah yang dimaksudkan dengan samiat? Okey, Darwish, ayah Darwish, jawab. Samiat ialah perkara gaib yang hanya boleh didengar dan diketahui melalui Al-Quran dan Al-Sunnah. Okey, bagus. Okey, saya ulang sekali lagi dalam perbualan ni. Ayah anak ni, anak kepada si ayah ni lah. Anak tanya, ayah, apakah yang dimaksudkan dengan samiat? Dia tanya, apa maksud samiat? Ataupun dialog mudah dia, kita tak tanya ayah kita macam tu kan. Kita tanya ayah, samiat ni apa? Macam tu lah cara mudah dia kan. So ayah kita pun cakap, samiat ni perkara gaib yang hanya boleh didengar dan diketahui melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Betul. Ataupun ayah kata, perkara gaib yang boleh kita tahu melalui Quran dan Sunnah. Cerita ni, maksud dia, ayah dia cakap kat sini, perkara samiat tu ada dalam Al-Quran dan ada dalam hadis. Hadis ni sunnah tu lah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bersabda bahawa Rasulullah SAW bersabda. Itu hadis. Okey. Itu maksud hadis. Maksudnya apa? Perkara samiat. Perkara samiat ni adalah perkara yang hanya yang boleh didengar dan diketahui melalui Quran dan Sunnah. Okey, sebab apa? Sebab samiat ni, kalau Ustaz terjemahkan dalam bahasa Arab, samiat ni maksud dia, kalau samiat dia dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu samiat bermaksud pendengaran ataupun pendengaran lah. Pendengaran. Asal perkataan dia adalah sama'a, dengar. Sama'a, asal perkataan dia sama'a, iaitu dengar. Ustaz tulis kat sini. Ustaz tulis kat Word lah. Saya buka satu lagi. Masalah je. Tadi malam. Untuk hari ni Ustaz eja perkataan, Ustaz nak bagi kamu nampak lah perkataan samaan ni apa. Ustaz bagi buka kepada bahasa Arab. Ustaz besarkan kanan, besarkan besarkan perkataannya 16-20. Okey. Perkataan dia adalah sama. Okey, dah sedap. Saya dah beres. Kemudian sa okey. Maksud sama ni maksud dia dalam bahasa Melayu lah, maksudnya adalah dengar.
Dal Nga Juga Duba Nya Ica Nga. Okey. Dengar. Okey, jangan dengar. Okey, sama'a ni maksudnya dengar. Sama'a. Okey, tajuk sekarang ni dia tulis sam'iyat. Sam'iyat. Okey. Bukakan balik ke dalam Arab, baris sam ni ya. Okey. Untuk kamu yang ada pensil, keluarkan pensil, kamu bariskan perkataan samiyat tu. Bariskan maksud dia gariskanlah. Sin baris atas, mim baris mati, ain baris bawah, ya baris atas. Samiyat. Okey? Boleh? Okey, cuba buat. Bariskan. Samiyat. Sin baris atas, ain baris bawah, ya baris atas. Samiyat. Sebab dia bukan ejaan Jawi ni. Samiyat bukan ejaan Jawi, dia ejaan bahasa Arab. Jadi kalau kamu tak boleh nak eja secara kata apa, secara Jawi, kamu kena tahu dia ejaan dalam bahasa Arab. Okey. Kita tengok balik Google Ustaz. Okey, tak share lagi, masih lagi loading. Ini apa? Masih lagi menunggu keloadingan. Alright. Terus. Okey, samiyat ni kalau tak terjemahkan, kalau kamu tengok sini perkataan dia, sama'a ni daripada perkataan samiyat lah. Dan kalau kamu tengok sini perkataan tambahan dia tambah ya alif ta sahaja. Saya warnakan warna merah. Ya. Ya alif ta. Okey. Ditambah ta. Sin ada, mim ada, ain pun ada. Yang tak ada kat sini ya alif ta je. Bila ditambah ya alif ta, maksudnya bukan dengar. Dia maksud dia perihal mendengar ataupun perihal pendengaran ataupun Ustaz boleh cakap perihal mendengar, pendengaran lah. Saya pendengaran lah. Pendengaran. Alright. Pendengaran. Dengar je asal perkataan dia. Ditambah pun dengan nun n kat belakang. Itu maksud dia. Sama samiyat. Mana pendengaran. Maksud dia perkara tu, perkara samiyat ni perkara yang dengar-dengar. Dan dia bukan perkara dengar-dengar sekadar dengar. Dia perkara yang dalam Islam, perkara samiyat ni dia bukan sekadar dengar, tapi dalam Islam perkara samiyat adalah wajib kita percaya perkara pendengaran tu. Dengar tu. Wajib kita beriman. Bukan alah tu tak nampak pun. Kita dengar-dengar je. Bukan. Dalam Islam perkara samiyat adalah perkara yang wajib kita beriman bahawa perkara itu adalah betul. Bahawa perkara itu adalah ada. Contohnya Allah lah. Kita tak nampak Allah, tapi kita percaya yang Allah itu ada. Okey. Masih lagi menunggu buku teks. Masih lagi tak keluar buku teks Ustaz. Nak tekan padam kan? Rosak pula. Tak tekan sekali lagi lah, supaya dia boleh detect kot. Boleh tak detect? Boleh tak detect pula. Tak apalah, bagi lagi loading. Tapi susah juga Ustaz nak buat macam ni. Ustaz padam dulu buku teks Ustaz Yep. Berat rupanya. Saya tak tahu kenapa.
dulu. Sebelum tu tak pandang dulu. Sekejap. Dah boleh dah. Dah boleh dah. Okey, dah boleh. Okey. Okey dah, okey. Alhamdulillah. Okey, ni saya nak duduk ni. Nampak tak screenshot sekarang? Nampak tak? Ada buku tauhid ni. Saya kena kecilkan lah kot. Okey. Seterusnya, buka muka surat 3. Muka surat 3 ada berapa orang tu? 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang. Ada 4 orang. Okey, ada seorang kena pegang 2 dialog. Ada 5 dialog kat situ. Okey, siapa nak jadi Okay, kalau kamu nampak cakap tak nampak. Kalau tak dengar suara ustaz cakap tak dengar. Okey. Kat sini ada 5 dialog dan ada tu 4 orang. Jadi Ustaz nak volunteer. Tadi Azim dengan Darwish dah. Sekarang ada 5 dialog ataupun ada 4 orang yang kena baca. Okey, siapa nak jadi, ada 2 orang budak lelaki kat situ. Siapa nak baca yang nombor 1? Angkat tangan. Angkat tangan pula. Saya nampak. Okey, siapa nak baca yang nombor 1-nya? Ada siapa nak volunteer baca yang nombor 1? Sekejap, saya tengok. Okey, ada siapa nak volunteer baca yang nombor 1? Nombor 1 ni, siapa nak baca? Volunteer. Siapa? Siapa nak baca nombor 1? Tak ada? Ni kenapa dia tanda seru ni? Yoast temporarily has reduced video or audio quality. This may be the network condition. Yoast temporarily has reduced video or audio quality. This may Okay, tak apa. Okay, siapa nak baca yang nombor 1? Dah ada orang nak baca nombor 1? Siapa? Ada? Siapa nak baca nombor 1? Ada orang? Tak ada. Nombor 2? Tak ada juga. Nombor 3? Ada? Tak ada. Nombor 4? Siapa nak baca? Dan yang terakhir nombor 5. Okay, siapa nak jadi budak lelaki? Ada 2 orang budak lelaki kat sini. Seorang budak perempuan dan mak. Kita tambahlah Ustaz open lah. Azim dengan Darwish boleh lau juga kalau nak baca lah. Tadi dah baca dah tadi, tapi tak ada orang volunteer. Okay, siapa yang nak baca? Dialog. Siapa nak baca? Tak ada? Siapa tu? Siapa tu? Darwish? Okey, Darwish nak baca. Siapa lagi? Azim. Okey, Darwish, Azim lagi. Ada 4 orang situ. 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang. Syarafana nak baca? Mana Syarafana? Oh, ada. Okey. Syarafana ada 3 orang. Seorang lagi perempuan. Buat gambar ni ada 2 orang perempuan. Syarafana perempuan seorang. Seorang lagi perempuan. Siapa nak baca? Aina boleh?
Aina? Boleh Okey. Ustaz Aisyah. Aisyah ke Aina tu? Ustaz tak pasal. Oh, Aisyah. Alright. Ustaz pun tak nampak. Tak apa. Okey, macam itu untuk yang baca ni ada dua orang. Ibu akan baca 2 kali. Kenapa hitam? Kenapa hitam? Hitam lagi. Kenapa hitam? Saya buka lah sini. Okey, ibu akan baca 2 kali dan anak perempuan akan baca sekali. Anak lelaki baca, ada 2 orang anak lelaki seorang baca sekali dan anak lelaki seorang lagi pun baca sekali juga. Alright. Okey, saya buka actual size lah. Berat dia. Dia punya laptop ustaz ni. Okey. Okey, yang pertama Syed Azim jadi budak lelaki baju biru. Okey. Okey, Syed Azim boleh mulakan. Action. Okey, nombor 1. Bagaimanakah jika seorang itu tidak beriman dengannya? Okey, soalan yang kedua, yang jadi ibu ni Ustaz Syarafana. Syarafana jadi ibu, kena baca 2 kali. Syarafana baca nombor 2. Orang yang Syarafana, Ustaz tak dengar suara. Syarafana, Ustaz tak dengar suara. Cuba baca kuat-kuat. Orang tak dengar. Ustaz tak dengar suara Syarafana lah. Ada sesiapa dengar suara Syarafana? Tak ada? Tak ada. Apa Ustaz ni? Okey, tak apa. Okey. Syarafana, Ustaz tak dengar suara. Ada siapa? Syarafana? Yang lain boleh tak dengar suara Syarafana? Ustaz, kita dengar je. Ha? Ustaz tak dengar suara Syarafana? Ustaz. Ya. Ustaz tak dengar suara Syarafana? Ustaz, internet Ustaz slow lah Ustaz. Oh, ya ke? Oh, Syarafana dah baca Syarafana? Nek, kenapa Nek? Azim dengar tak Syarafana baca? Azim dengar tak Syarafana baca tadi? Dengar? Oh. Ustaz tak dengar. Ustaz punya tak dengar? Ustaz punya video tak dengar? Tak sungguh? Tak dengar kan? Ustaz punya video audio Ustaz tak dengar. Ustaz dengar suara Azim. Ustaz dengar suara. Ada yang Ustaz tak dengar suara. Ustaz pun tak tahu kenapa. Okey, kalau macam tu macam mana lah Ustaz tak dengar suara. Okey, cuba Aina boleh tak cuba baca yang nombor 2. Aina, Ustaz nak dengar suara Aina, boleh tak? Nombor 2. Boleh? Okey. Aina, Ustaz dengar suara. Okey, baca. Okay. Orang yang tidak beriman dengannya dihukumkan kafir. Kafir. Okey, betul. Okey, seterusnya soalan yang nombor 3. Nombor 3 Darwish, nombor 3. Bacakan Darwish. Saya baca Ustaz. Nombor 3. Saya baca. Alright. Bolehkah ibu terangkan contohnya? Okey, contohnya. Okey, Aina jawab balik. Nombor 4. Antara ia bahasa alam kubur mahsyar kan? Mahsyar betul. Mahsyar, syurga, neraka, malaikat, jin,
Mizan. 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 Mizan serata dan lain-lain lagi. Okey, Aisyah. Yang kelima Aisyah. Kalau begitu ibu dan dia tidak boleh ditanggapi. Ditanggapi melalui dan tidak tercapai oleh akal kita semata-mata. Sebaliknya, kita wajib mempercayai perkara-perkara dan urat tersebut. Okey, bagus. Okey, tepuk tangan semua. Penatnya. Yes. Ustaz tak dengar suara Syarafana. Ustaz tak tahu kenapa, tapi Ustaz boleh tahu lagu. Kalau kamu boleh dengar suara Syarafana, maksudnya internet Ustaz tak clear. Itu Ustaz boleh cakap. Internet Ustaz tak clear. Tapi Ustaz boleh dengar suara Azim, Ustaz boleh dengar suara Darwish, Ustaz boleh dengar suara Aina, Ustaz boleh dengar suara Aisyah. Ustaz tak pasti, tapi memang internet Ustaz lah kot. Sebab kalau kamu boleh dengar suara Syarafana, Ustaz tak dengar, maka internet Ustaz tak clear. Okey, tak apa. Okey, untuk muka surat yang ketiga ni, tadi cerita ayah dengan anak kan, anak lelaki kan. Tadi yang cerita pasal yang ayah dengan, kalau bukan muka surat 2 tadi, ayah dia seorang budak lelaki ni tanya kat ayah dia, ayah, apakah dimaksudkan perkara samiat atau apakah dimaksudkan dengan samiat? Lepas tu ayah dia pun cakap, samiat ialah perkara ghaib yang hanya boleh didengar dan diketahui melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Okey. Lepas tu ada pula dialog sebelahnya pula dengan ibu pula. Okey. Budak yang sama, sebab Ustaz tengok muka budak yang ni, bukan muka budak yang ni, budak yang sama. Maksudnya watak budak baju putih yang kat sebelah tu dengan watak budak baju biru tu sama, orang budak yang sama lah. So mak ayah yang sama lah ni. So dia tanya, bagaimanakah jika seseorang itu tidak beriman dengannya? Macam mana kalau seorang tu tak beriman dengannya? Lepas tu mak dia jawab, orang yang tidak beriman dengannya dihukum kafir. Maksudnya sesiapa yang tidak beriman dengan perkara samiat ataupun perkara yang tadi perkara samiat contohnya adalah Allah. Siapa yang tidak beriman, maksudnya tidak beriman ni tidak percayalah. Siapa yang tidak percaya akan dengannya dia akan dihukum kafir. Kafir ni maksudnya bukan Islam, tak beriman lah. Tentu. Jadi anak yang kedua, anaknya budak lelaki pula seorang lagi. Bolehkah ibu terangkan contohnya? Apakah contohnya? Kata budak lelaki tu kan. Lepas tu Aina pun cakap tadi, antaranya ialah pahala, dosa, alam kubur, mahsyar. Mahsyar ni maksud dia padang mahsyar lah. Tahu kan padang mahsyar? Padang mahsyar ni adalah padang yang akan dikumpulkan semua manusia. Manusia yang dah mati akan dihidupkan semula oleh Allah dan dikumpulkan di satu padang yang sangat luas, teramat-amatlah luas. So orang yang mati hidup balik kat situ pada mahsyar tu, dan di situlah akan dihimpunkan untuk ditanya, akan dihimpunkan nak masuk syurga ke nak masuk neraka waktu tu. Okey, syurga, neraka, malaikat, jin, mizan. Mizan ni timbangan. Mizan tu maksud dia timbangan dosa pahala lah. Jika dosa timbangan tu berat, maknanya dosa banyak, maka akan dimasuk neraka. Jika timbangan tu adalah pahala yang berat, maka pahala tu banyak, jadi pahala akan masuk syurga macam tu. Dan kita tak boleh gambarkan sebab kita dengar je benda ni. Sirat ni adalah titian sirat. Titian sirat ni adalah titian jambatan di akhirat nanti, ataupun di pada mahsyar tu nanti akan ada satu jambatan, dan orang yang beriman akan laju je lalu jambatan tu, dan orang yang banyak dosa dekat jambatan tu dia susah nak lalu. Gambaran tu kita tak boleh nak bayangkan, kita cuma boleh dengar sahaja. Dan jambatan sirat tu, jambatan tu hanyalah seperti sehelai bulu rambut. Boleh tak kamu jalan dekat atas sehelai bulu rambut? Tak boleh. Orang boleh jalan atas jambatan yang kukuh, tapi kalau sehelai bulu rambut orang nak jalan, tak jalan dah, jatuh terus.
Jadi itu tak boleh nak bayangkan. Itu adalah perkara-perkara sam'iyat yang kita wajib beriman. Dan lain-lain lagi kata ibunya. Dan yang terakhir Aisyah pun cakap, kalau begitu sam'iyat tidak boleh ditanggapi melalui panca indera. Panca indera ni apa? Panca indera ni maksud dia, panca indera ni maksudnya adalah panca indera kita lah. Mata, telinga, hidung, mulut. Apa lagi satu? Mata, telinga, hidung, mulut. Fikiran. Fikiran kita pun, ataupun tangan kita tak boleh nak rasa benda tu. Panca indera tu lah maksudnya. Kalau begitu ibu, sam'iyat tidak boleh ditanggapi melalui panca indera dan tidak tercapai oleh akal kita semata-mata. Macam Ustaz cakap tadi lah, tak boleh tercapai di akal. Macam mana orang hidup boleh orang mati boleh hidupkan semula? Itu bukan akal kita. Itu bukan kita punya kita boleh nak fikir-fikir, tak boleh. Kita kena serahkan tu kepada Allah. Maksudnya kita kuasa Allah lah. Dia cakap macam tu. Sebaliknya kita wajib mempercayai perkara sam'iyat tersebut. Sebaliknya kita maksudnya tak nak perkara sam'iyat yang ada dalam, kan kita nak tahu kan, perkara sam'iyat ni bukan perkara yang orang boleh cakap-cakap je, tak. Perkara sam'iyat ni kalau kita tengok balik ni ayah kepada murid ni cakap apa? Perkara sam'iyat ni melalui Al-Quran dan As-Sunnah, atau Al-Quran ataupun Al-Quran dan hadis. Hadis Rasulullah lah. Al-Quran, dalam Al-Quran lah cerita pasal apa kan? Al-Quran ada ceritakan yang mati hidup balik. Al-Quran cerita. So bila Al-Quran yang cakap macam tu, kita sebagai umat Islam wajib percaya ada satu hari nanti manusia yang dah mati akan dihidupkan semula dan akan ditimbang. Ya. Sekat-sekat Sekat. Okey. Dia dah mula tu. Dia dah mula sekat-sekat dah. Okey. Ustaz, saya dengar suara Ustaz, jelas je Ustaz. Oh, macam tu pula. Astaghfirullahalazim. Okey, tak apa. Maksudnya bukan perkara sam'iyat ni bukan ustaz-ustaz dia yang cakap, tak. Tetapi perkara itu adalah melalui Al-Quran dan As-Sunnah ataupun hadis. Al-Quran dan Al-Hadis. Maksudnya perkara ada yang disebutkan dalam Al-Quran. Dalam Quran cerita dah manusia yang mati akan dihidupkan semula. Dalam Quran, banyak surah cerita pasal tu dalam Quran. So bila Quran cakap macam tu, kita wajib percaya. Dan As-Sunnah pun, hadis pun banyak menceritakan pasal mengenai di pada mahsyar, titian sirat, pada mahsyar, semua ada cerita dalam hadis. Dan hadis tu pula kuat dengan dia punya perawi-perawi ataupun sahabat-sahabat yang mengesahkan bahawa hadis itu adalah betul. Jadi bila macam tu, hadis antara sumber yang kita percayalah, kita kena beriman. Cerita pasal pada mahsyar, cerita pasal titian sirat, cerita pasal syurga, neraka, malaikat, itu semua kita kena beriman, kita kena percaya. Okey, seterusnya scroll bawah. Tengok muka surat seterusnya. Muka surat 4. Nampak muka surat 4? Skrin Ustaz ada tak muka surat 4? Kalau cakap ada. Kalau tak ada, cakap tak ada. Ada? Okey, ada tak? Ada, okey. Dekat muka surat 4 tu, okey, dekat muka surat 4 tu ada gambar, ada 6 gambar. Gambar yang pertama, gambar yang dekat sini, gambar yang atas sebelah kanan adalah gambar kubur. Kubur ni gambar kubur ni. Kubur kat sini adalah kubur kalau kamu pernah pergi umrah ataupun haji ataupun pergi umrah lah. Kalau kamu pernah pergi umrah, ada satu tempat di Mekah ataupun di Madinah di mana kubur sahabat-sahabat Rasulullah. Gambar yang ditunjuk kat sini adalah gambar kubur sahabat-sahabat Rasulullah. Ada banyak sahabat Rasulullah ni adalah kubur-kubur ni. Okey, gambar yang sebelah atas, sebelah kiri adalah gambar peti. Apa tak peti kat situ? Menyambar-nyambar kan. Kita tahu kat sini peti ni siapa punya? Tahu ni? Peti ni siapa yang ciptakan? Allah. Allah menciptakan peti ni bukan susah bagi Allah.
Kalau Allah boleh cipta peti kan, maknanya tak susah pun bagi Allah. Apatah lagi Allah nak menghancurkan bumi ni bila hari akhirat nanti. Okey. Seterusnya, gambar yang tengah-tengah sebelah kanan adalah gambar gempa bumi atau gambar gunung berapi. Nampak? Di situ bila nak berlaku gunung berapi, biasa akhir zaman akan ada ceritakan dalam Quran, ada banyak ceritakan pasal bila akhirat nanti gunung berapi, gempa bumi akan berlaku. Gambar yang keempat, gambar yang sebelah tengah di belakang kiri adalah gambar dalam air. Ada orang kat situ, ada ikan semua. Gambar yang ke bawah sekali, gambar yang sebelah kanan tu adalah gambar matahari waktu maghrib. Dan yang gambar terakhir tu gambar siapa tu? Gambar hantu ke? Siapa cakap gambar apa tu? Gambar hantu ke? Gambar orang mati ke? Siapa tahu gambar apa tu? Gambar Fir'aun, betul tak? Mumia. Ya, gambar mumia ataupun dia boleh cakap gambar Fir'aun lah. Dan dalam Quran sendiri pun cakap, Allah cakap Fir'aun ni cerita dia panjang. Sebab apa? Sebab ceritanya berkaitan dengan Nabi Musa. Dan Fir'aun ni, dan Allah cakap dalam Quran sendiri, Allah kekalkan bentuknya untuk kita mengambil iktibar, kita mengambil pengajaran. Kita ambil pengajaran bahawa ini semua kuasa Allah. Mumia ni daripada zaman dulu tau. Maksudnya mumia Fir'aun tu daripada zaman Nabi Musa. Nabi Musa ni jauh dia punya zaman dia. Nabi Musa ni bukan zaman waktu ustaz, tak. Bukan zaman Fir'aun ni zaman ayah kita, nenek kita, tak. Zaman Nabi Musa ni zaman terlalu jauh. Nabi Muhammad pun tak lahir lagi waktu zaman Nabi Musa. Tapi Allah kekalkan bentuk mayatnya hanya untuk kita mengambil iktibar, ambil pengajaran bahawa Fir'aun ni dia mengaku dia tu Tuhan. Dalam Quran cerita Fir'aun mengaku yang dia tu Tuhan. Dan kamu tengok sendiri, Tuhan ke tu yang terbaring mati tu, Tuhan ke? Tak, bukan. Sebab Tuhan pada kita adalah tak mati. Allah Tuhan kita, dia tak mati. Dia menciptakan dan dia tak mati. Kalau kamu tengok sendiri, dia mengaku sebagai Tuhan Fir'aun ni. Kamu tengok apa berlaku sekarang. Dia pun mati. Tapi Allah tak begitu. Alright, seterusnya kita tengok dekat muka surat yang seterusnya, muka surat yang kelima. Okey, muka surat kelima ni ada cerita, ada bagi ayat Quran. Okey, ikut ustaz yang kita ada lagi 2 minit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina yu'minuna bil ghaibi. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Okey, bagus. Kamu sambung terus. Bagus. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini adalah surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat yang mula-mula sekali, Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini adalah dalil. Kita kena beriman dengan perkara-perkara ghaib. Ghaib ni perkara-perkara sam'iyat. Okey. Untuk itu sahaja. Masa ustaz pun dah habis dan kita dah belajar tauhid sepanjang hari ni. Okey, ustaz nak ceritakan secara ringkasnya, sam'iyat adalah perkara yang didengar. Dan perkara ni kita wajib tak beriman perkara sam'iyat? Respon. Wajib tak kita beriman dengan perkara sam'iyat? Wajib tak? Wajib. Kita kena wajib beriman. Contohnya adalah Allah, syurga, pahala, dosa, neraka, banyak lagi padang mahsyar. Itu wajib kita beriman. Ya Darwish.
Okey, masa Ustaz dah habis. Ya. Macam cakap. Kalau saya nak minta kerja sekolah. Nak minta kerja sekolah. Untuk hari ni Ustaz tak bagi lagi kerja sekolah. Tak apa, kamu buat dulu kerja sekolahnya Ustazah yang ada Ustaz Farid bagi tadi kan. Buat dulu yang tu. Kalau ada matematik lepas ni ke, ada Ustazah bagi matematik ke, kamu buat dulu. Tapi untuk tauhid ni Ustaz tangguh dulu Kita tengok dulu minggu depan. Ustaz masih lagi menggunakan Discord ni, Ustaz masih lagi dalam Ustaz punya kita punya ni lah, kita punya Ustaz masih lagi dalam latihan. Jadi Ustaz untuk yang ni Ustaz tak bagi latihan lagi. Kamu cuba kamu buatlah latihan guru-guru lain yang bagi. Sebab Ustaz tak kita setakat ni untuk tajuk yang pertama Tauhid Samiyat ni kita Ustaz tak bagi latihan dulu. Okey, mungkin minggu depan ikut giliran lah. Ustaz tak adalah bagi banyak-banyak. Okey, Ustazah Ain dah masuk. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Firdaus.